kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baik, macam mana dengan sesi pembelajaran kita tadi? Okey ke tidak? Okey, tapi Afiq, sebelum tu kita nak minta Cikgu Rohani untuk sambung sedikitlah tentang cara untuk atasi isu matematik tambahan. Mungkin baik. Cikgu Silakan, boleh Cikgu. bacakan? Okey. Ke sana ke? Boleh. Boleh Cikgu baca je, Cikgu. Okey, cara atasi isu matematik tambahan. Okey, memang pelajar kata susah. Memang pelajar kata tak cukup masa. Okey, so awak mestilah berlatih soalan-soalan SPR ni. Okey, awak mesti berlatih soalan-soalan SPM tahun lepas. Awak mesti nak cuba semua soalan-soalan, sama ada soalan SBP ke, sekolah berserabut penuh ke, sekolah MRSM ke, dan sekolah percubaan di peringkat negeri. Awak memang nak kena cuba. Sebab matematik ni memang awak kena praktis. Okey, lepas tu awak juga ada the next slide. Boleh Cikgu? Pastikan menguasai soalan. Okey, soalan-soalan rutin. Kan cikgu kata tadi, awak kena atasi, maksud soalan-soalan rutin tu awak boleh jawab. Okey, biasakan dengan soalan-soalan rutin. Dan dia sebenarnya, awak ada topik-topik kegemaran awak. Mesti ada. Okey, ada yang bagus awak kuasai topik itu. Okey, the next, awak jangan risau awak jangan panik. Sebab kesukaran soalan ni kita kena akur. Bila awak jumpa soalan, cikgu sendiri bila buat soalan, kita kena akur dengan aras dia. Okey, kita ada aras, 6 tu adalah aras rendah. Dia lebih kurang 40 markah lebih macam tu. Dia ada aras sederhana dan dia ada aras tinggi. Okey, dan kita kuasai aras mudah tu. Okey, itu sahaja. Itu antara tips yang diberikan oleh Cikgu. Tips yang cikgu pesan, kuasai aras mudah. Ya, betul. Terima kasih Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Baik. Okey, jadi sekarang ni kita dalam segmen nak tahu juga sebenarnya kecergasan ini mempengaruhi kecerdasan otak ataupun minda kita sewaktu kita mengulang kaji ataupun tidak. Betul. Sebab saya faham mungkin ramai calon-calon SPM bila kita dah hampir nak dekat SPM ni Wani, kita dah terlampau fokus ulang kaji, terlampau fokus pada buku saja. Sampai kita kadang ada juga setengah calon tu sampai dia lupa makan. Betul. Kerana risaukan peperiksaan yang akan menjelang tiba ni. Betul tak Wani? Betul, senang cerita susah untuk menjaga diet pemakanan. Kerana kita bila kita tidak menjaga diet pemakanan, semestinya akan susah untuk mendapat kecerdasan minda itu. Oleh itu, untuk jam ketiga ini, kami akan menjemput seorang jurulatih kecergasan. Siapa dia, Rafiq? Itulah dia, kita akan bersama dengan Coach Sam Abdul Rahman. Beliau ini dikenali sebagai Abdul Rahman Roslan, tapi nama panggilan beliau mungkin nama popular lah orang kata, Sam. Beliau baru berumur 31 tahun dan latar belakang beliau dari segi pendidikan memiliki ijazah sarjana muda fisioterapi di UiTM lepasan tahun 2014. Dan yang paling bestnya Coach Sam ni mempunyai 46,000 followers ya. Bukan calang-calang. Jadi Wani, pasti anda semua yang di luar sana mesti nak tahu apa tips yang perlu dijaga untuk kekal cerdas sentiasa. Ya, baik. Jadi, tanpa buang masa, mari kita bersama dengan beliau. Kalau beliau dah pun bersama dengan kita di dalam talian, ada tak? Mari Coach Sam. kita tengok di skrin. Itu dia. Assalamualaikum Coach Sam. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Afiq dan Wani beserta dengan cikgu-cikgu di sana ya. Ya, kita ada Cikgu Ustaz Amri Amri dan juga Cikgu Ustaz Rohani. Amri. Baik, enjoy. Baik, Okey. terima kasih banyak-banyak. Baik, okey. Jadi Coach, sebenarnya kita nak tanya jugalah sebab kita punya program ini khusus untuk calon-calon SPM yang berumur 17 tahun ke bawah. remaja lah kan. Kecergasan tubuh badan ni benar-benar mempengaruhi tak dari segi kecerdasan minda? Sebab yalah calon-calon SPM di luar sana mungkin nak menghafal, nak ingat itu, nak ingat ini sampai mereka lupa. Sebenarnya mungkin bersenam ni juga boleh membantu minda mereka. Apa pendapat Coach? Baik, so apabila kita terlalu banyak belajar, kadang-kala banyak topik kita masuk, kita akan stres. Kita akan stres kan. Betul. Jadinya senaman ni sebenarnya yang pertama dia akan merilis endorfin lah, satu hormon ketenangan, satu hormon kebahagiaan. Kan. Sebab itu yang sangat-sangat penting. Selain memang ada kaitan antara kesihatan tubuh badan dan minda. Macam mana kita nak study kalau kita tak dapat kesihatan tubuh yang baik? Tidur yang tak cukup. Tidur yang cukup juga dapat daripada badan yang sihat dan agak sedikit letih pada waktu paginya.
Ya. Macam itulah antara. Baik, okey. Faham? Saya faham. Itu antara kaitannya lah. Bahawa Ya, bila saya, badan kita baik. sihat, otak kita pun cerdas. Betul. Jadi jangan Ya, terlampau betul. stres juga waktu belajar. Kita dah just nak belajar je sampai kita lupa pemakanan kita. Mungkin semalam kita dah bincang soal pemakanan. Ya, Jadi betul. hari ini kita nak bincang pula dari segi kecergasan tubuh badan. fizikal. Baik. Afiq tanya dulu ke atau Wani nak tanya? Boleh. Tapi kalau Cikgu Rohani ataupun Ustaz Amri nak bertanyakan soalan, boleh juga. Boleh juga. Mungkin Tapi tak boleh apa. digunakan untuk pelajar-pelajar cikgu di luar sana juga. Tapi tak apa, saya mulakan dulu soalan. Boleh. Okey, mungkin kita tahu apa yang saya tahu. Saya dah bersenam daripada umur 15 tahun lagi. Saya dah aktif bersukan, Coach. Cuma ada beberapa jenis sukan yang mungkin tak bersesuaian lagi untuk umur 17 tahun sebab mereka remaja. Jadi mereka masih lagi dalam proses membesar. Ada tak antara sukan yang sesuai ataupun senaman ringkas yang sesuai untuk dilakukan oleh calon SPM ataupun remaja 17 tahun, Coach? Okey, apabila melibatkan umur 17 tahun ni dia tak lama lagi nak masuk usia belia 18 tahun lah. Ya, betul. Jadi mitos mengatakan kalau kita bersenam terbantut itu tak ada kaitan sebenarnya lah. Tak ada kaitan. Jadi boleh saja bersenam macam orang dewasa punya guideline. Tetapi kadang-kala ketika mana kita belajar mungkin kita akan rasa mengantuk. Walaupun tidur dah cukup. Betul. Walaupun dah bersenam, tapi ketika belajar juga mungkin subjek tu kita kurang minat ataupun kita paksa untuk minat, lama-lama kita tak boleh nak teruskan. So jadi hari ni bolehlah kalau saya nak tunjukkan beberapa senaman, saya buat demo sikit di kerusi saja, tak perlu kita nak lompat sana sini kan. Alright, Coach. boleh Coach. Tapi Baik. sebelum Coach mulakan Ya, demo silakan. Coach hari ini, kami Ya, nak tunjukkan playback lah kepada penonton semua. Tips untuk kekal cergas dan cerdas. Jom. Apabila saya belajar lebih daripada 3 jam, badan saya akan berasa letih dan ngilu. Oleh itu, saya akan melakukan beberapa senaman fizikal yang boleh mengembalikan semula tenaga saya untuk belajar. Seperti saya akan melakukan peregangan tangan, ataupun saya buat lompat setempat. Biasanya kita akan belajar dalam tempoh 3 ke 4 jam sehari. Okay, dalam tempoh tu mestilah kita akan rasa penat, kita akan rasa lenguh, kita akan rasa mengantuk. So, kalau Alia nak atasi benda tu, Alia akan buat senaman ringan sambil dengan lagu favourite kita, K-pop ke, tak kisahlah, bagi kita lebih semangat untuk belajar. Saya masih berulang kaji setiap hari dan ia mengambil saya dalam 4 ke 6 jam. Sudah tentu saya ada rasa lenguh dekat leher dan lenguh dekat tangan. Untuk saya menghilangkan rasa lenguh, untuk tangan saya just buat basic stretching. And then untuk leher, sometimes saya letak ice pack. So that's it. Itulah dia pendapat yang diberikan oleh pelajar. Minta maaf tadi Wani kata tips sebab bila kita dah dengar coach kata nak bagi cara-cara dan tips untuk kekal sihat, Wani pun dah terikut-ikut sekali, dah tak sabar nak tahu cara-cara yang akan coach Sam berikan sebentar. Ya, jadi kita akan tanya dengan coach lebih mendalam lagi sebab apa lagi senaman ringkas orang kata. Selain mungkin yang ramai yang dah tahu antara senaman yang menarik boleh kita buat, antaranya mungkin jogging. Betul. Tekan tubi ke. Tapi mungkin itu terlalu ekstrim untuk calon-calon SPM ataupun remaja. Mungkin ada sesetengah remaja yang mungkin tak bersesuaian sukan itu untuk mereka atau senaman mereka. Jadi kalau nak tanyalah, kalau macam coach dah penat study, macam tadi ada juga calon SPM kita bagi pendapat kata renggangkan kira orang kata standard stretching lah. Kalau macam coach, kalau mengantuk kita nak study ni, apa senaman yang paling sesuai Ya, untuk kita buat? betul. Okey, so ni pada pandangan saya, untuk semua orang, termasuk dengan orang-orang yang bekerja sebenarnya, bukan sahaja student lah, tapi student lebih baik. So di antara benda yang kita boleh buat adalah senaman menggunakan pergerakan motor halus ataupun fine motor movement jari. Jari. Masing-masing ada jari kan. Okey, so ini dinamakan thumb cross. Ibu jari kita akan cross lah. Tapi ini latihan ni kita nak coordinate, kita nak berkoordinasi dengan kita punya minda supaya kita tak penat. Supaya kita fokus. Jadi ini adalah basic lah, pergerakan basic secara asas. Tapi ini mudah sangat. Mudah sangat. Confirm. Tapi jadi antara yang susah tak salah coach, sebab kalau calon penat buat esei. Ya, penat jari tulis semua ni. Betul kan? MS buat Penat formula. kira-kira. Bagus jadi juga. apa
Okey, boleh. boleh. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba cabar kita minda. Okey, antara jari telunjuk dan jari ni kita touch, kita sentuh. Dan Baik. jari ini kita buat dengan jari kelingking. So kita Okey. buat secara macam ni. So benda macam gini sangat sukar untuk orang yang baru nak buat. So ini Okey. terpaksa orang Oh. pelajar anda sebagai pelajar yang mungkin lihat saya Coach Sam terpaksa untuk gunakan otak untuk kita fokus. Okay. Kita buat bukan macam gini ini selalu mudah. Dan susah adalah begini, macam gini. Cuba macam gini. Alright. Terus balik. Okey. Baik. Laju ni. Oh, laju. okey. Contoh. Cikgu Rani Memang laju tak ni. Faham. sempat nak Kena tidur lah. fokus. Memang tak sempat nak tidur. Alright. Alright. Betul lah. Saya pula yang jadi lambat. Dapat. So, Baik. betul lah. Oh. Okey. Okay. Baik. So kita nak buat satu benda tu sebagai viral kan. Kata tular. Jadi Tular. saya nak namakan tular. Saya nak namakan sebagai pen drop challenge lah. Ini student. Ini memang sangat-sangat sinonim dengan student pen ataupun pensel kan. So pen dan menutup pen. So walaupun nampak mudah tapi sangat sukar sebenarnya sebab kita kena menggunakan fokus mata kita dan kekuatan bahagian bahu untuk pegang pen. Ini bahagian penutup dan kita akan drop begini. Saya pun tak lepas. Okey. Drop. So semakin sukar kita boleh buat, kalau untuk student boleh buat TikTok challenge lah. Saya cadangkan supaya tak mengantuk lah, kita akan buat mula-mula praktis dulu dekat dulu. Lepas tu jauh sikit. Saya gabra lah, biasalah. Bila gabra tak masuk. Faham. Jadi sebenarnya coach boleh buat lah kita TikTok dia. challenge ni untuk calon SPM. Yes. Kita So pun boleh semakin buat tinggi, semakin betul. benda sangat sukar lah sebab kita menggunakan kita punya pergerakan motor halus. So kena pegang, kena stablekan kita punya otot. Bukan mudah. Bukan mudah, sangat mudah. Baik. Ini yang nombor 2. Antara dari segi renggangan ada tak? Stretching. stretching. Baik. So untuk stretching kita tahu yang kebanyakan yang student banyak sangat duduk dalam keadaan beginilah, dalam keadaan dia kepala ke depan macam Betul. kepala unta lah. Betul. Posture yang tidak Posture tegak. salah lah. Walaupun kita duduk 1 ke 2 jam, pada pandangan saya kena juga setiap 15 minit ataupun sejam kena buat regangan ataupun stretching lah bahasa orang putihnya lah. Kan? Baik. Jadi otot mana yang kita nak stretching, kita kena ada ilmu juga. Kita tak boleh main regang-regang suka. Tanpa tujuan. Kita tak faham. Tahu-tahu Kita tak krem faham. je tangan dia pergi. Stretching krem. Perasan tak bila Pula kita lama dah. sangat menumpukan perhatian pada buku, kita akan rasa sakit di belakang dan akan ada headache, sakit kepala. Migraine tu tak boleh nak Okey. study. Tak Jadi boleh nak coach perform. coach nak tunjukkan Stretching. cara regangan ke? Mungkin cikgu-cikgu pun boleh 3 ikut regangan. sekali. Saya lah, saya ikut lah, saya Saya ikut. nak ikut. Boleh. Saya betul. ikut. Saya nak buat pun boleh. Boleh, coach. Senang je, duduk sambil duduk je. sambil boleh? duduk. Okey, So, jom dia kita buat. melibatkan otot belakang lah. Atas ni kita panggil trapezius. Aha. Otot belakang lah. Okey. Otot belakang sini. Senang saja kita tarik. Tapi satu tangan kita akan pegang bahagian bawah lah supaya kita tak bergerak. Supaya Kita kita jangan buat stable, macam gini. Tak jadilah. Aha. So kita regang. So kita akan buat regangan dalam masa 20 saat dan 3 kali sehari. Itu apa yang research sudah buat yang memang efektif. Itu satu regangan untuk otot bahagian belakang. Baik. Trapezius. Okey, yang kedua selepas belakang kita majukan dengan tunduk ke depan. Majukan dengan tunduk ke depan. Mula-mula tadi kita buat macam ni kan. Ya. Kita buat ke tepi, miring Kita ke tepi letak dan ke kali depan. ke depan. Okay. So kita menggerakkan otot yang ada sambungan dengan otot belikat skapula. Otot dipanggil levator scap. So kalau adik-adik minat untuk sambung medical ataupun perubatan ataupun fisioterapis, saya dah bagi anda knowledge kat sini. Ya. Alright. So nombor 3 adalah otot dada lah. So otot dada bila kita banyak tunduk ke depan macam ni, so otot dada akan kecut, akan ketat. Ketat. Alright. So kita akan tarik juga dengan cara kita buat tangan di belakang begini. Baik. Kalau nampak. Tak nampak tricep pula. Okey. Itulah belanja tricep pula ya coach. Okey, so kita akan buat mendada lah. Mendada begini sampai rasa. Tarik di ke belakang. Okey, dan mendada lah berapa 20 saat dan 3 kali. 3 kali. Okey, Ya, saya. So itu adalah sebahagian daripada stretching, tapi kita kena ingat posture yang salah bila duduk ni dia juga melibatkan selain daripada otot tu tegang, ada otot yang lemah yang kita kena kuatkan. Ini sangat penting. Orang terlepas pandang, dia ingat stretching saja tak cukup. Betul, Dia kena betul. satu stretch, regang dan satu kena kuatkan. Kuatkan. Ya. Apa otot yang kita nak kuatkan? Otot yang kita nak kuatkan bila kita dah ke depan, otot dalam ni lemah. Jadi kita kena tarik balik. Tarik balik. Nampak tak? Okey. Okey, Tarik ke nampak? belakang. Aha. So, kalau kita nak ada resistance, rintangan, kita boleh pakai towel lah, tuala. Okey, baik.
Warna oranye boleh Boleh, tak ada lagi. masalah. Tak ada masalah warna kita di sini. Boleh je. Alright, so macam begini. So Okey. kita ke depan tadi, Okay. kita tolak saja ke belakang. Oh, baik. Dia bagi resistance. Tangan kita tu kita akan tolak ke depan sikit dan ke belakang. Macam tu lah. Okey. Okey, itu antara senaman yang boleh dilakukan. Mungkin lepas ni cikgu pun boleh bagi cadangan juga pada Buat dalam kelas ke. tiba-tiba nampak pelajar macam stres sikit ni. Berdiri semua, kita buat senaman sikit. Betul. Saya biasanya akan panggil pelajar. Buatlah aktiviti apa dia orang nak. Berebut. Oh, betul. Masing-masing nak tunjuk gaya kan. Sebab subjek cikgu. Subjek cikgu paling stres lah. Betul. Je. Masih dia orang suka buat. Kalau macam Ustaz sendiri. Okey, Nampak ada kalau pelajar. Saya, kalau biasanya di surau. Kelas ni akan bergerak ke surau. Dalam masa 15 minit nampak mengantuk, bangun regangan sikit, ambil wuduk. Ya, betul. Ambil wuduk, dalam perjalanan dia tu pergerakan. Ya, betul. Dalam perjalanan pun dah bergerak. Ambil wuduk pun bergerak juga kan. Air kan. Kemudian kita freshkan. Kena badan air kita. lebih segar. Betul. Betul, sebab kebanyakannya mungkin kalau dulu cikgu-cikgu biasanya pergi tandas. Cuci muka. Cuci muka. Tak lama pula duduk dalam tandas. Lama pula duduk dalam Ya, tandas. Ustaz. Betul. Saya nak minta coach untuk senaman ataupun regangan Ya. semasa duduk. Maksudnya kita di surau tu kita tak ada kursi meja. Kita duduk je kat kursi tu. Minta coach bagi cadangan sikit. Oh, duduk bersila ke Ustaz? Duduk bersila. okey. Sebab dia ada reha kan. Silakan coach. Okey, silakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sebenarnya bila kata duduk sendiri pun kita dah meregangkan bahagian otot piriformis, bahagian punggung sebenarnya. Apa saja aktiviti dalam solat pun, ketika mana kalau kita rukuk kan, rukuk kita telah memanjangkan, rukuk kan kita buat macam bentuk L kan. So dia akan memanjangkan otot hamstring ataupun otot di bawah lutut. Yang itu adalah otot yang sangat-sangat memberi kesan pada kita yang biasa dia akan memendek. So dengan cara kita solat yang betul, kedudukan solat betul, itu pun dah stretching. Sebab tu dalam solat dia ada tamadinah lah. Dia ada berhenti seketika sebab kita nak stretch kan pada bahagian belakang lutut, otot hamstring. Saya bagi nama ni supaya nanti balik boleh kita buat belajar sama-sama lah. Dan juga bila kita buat rukuk tu, kita telah memanjangkan juga otot lower back, bahagian belakang, bahagian pinggang tu sendiri. Dan kalau duduk pun, even duduk antara tahiyat akhir ke awal ke, kita sudah membengkokkan kaki kan. So kita dah stress pada bahagian quadricep, pada bahagian otot depan. Sebenarnya pergerakan tu bagi saya untuk kalau dalam surau sekalipun, kalau kita duduk melunjur tu pun dah kira Stretch. senaman juga. Stress juga. Duduk antara tahiyat akhir tu pun itu pun senaman juga. Cuma the quality of senaman tu ditentukan oleh berapa lama kita nak duduk. Kalau kita solat laju macam patok ayam, memang tak jadi solat, tak jadi stretching lah. So stretching nak tegangkan otot kan, struktur otot yang boleh tegangkan, kena ambil masa at least 15 saat ke 20 saat baru efektif. Okey. Okey. Baik. Wan ada soalan? Soalan saya itu kalau kita berada dalam satu posisi yang tertentu, bagaimana pula kalau dalam satu hari itu berapa minit kita perlu exercise sebenarnya coach? Baik, good. Soalan ni bagus. Saya suka bertanya soalan ni, agak general lah. So secara mengikut kepada ACSM, American College of Sport Medicine, untuk dewasa lah kita ambil umur dalam 18 ke 60. So 60 ni dah tua dah. Kita buat 18 ke 60. So yang ditetapkan untuk sihat, untuk fit sahaja, untuk kardio, latihan melibatkan jantung, contoh berbasikal, jogging 150 minit, jumlah yang terkumpul 1 minggu. 1 minggu. Jadi kalau kita nak bahagikan kepada 3, satu sesi 50 minit. Untuk latihan seperti latihan bebanan ataupun weight training, latihan resistance, kita memerlukan 75 minit seminggu ataupun kita bahagi 2 sesi lah, 35 minit ataupun 40 minit macam tu. Tapi ini hanya untuk orang yang nak sahaja, belum untuk losing weight, untuk membuang berat. Sebab itu dia ada kiraan lain. Kena buat 200 minit dan ke atas lah. Kalau contoh nak target hanya cycle, jogging, 200 minit dan ke atas. Jadi kita bahagikanlah per hari berapa banyak kita nak buat kan. Okey. Okey, macam coach sebenarnya dah bahagikan sports yang coach terangkan tadi, macam ada sukan yang kardio. Maksudnya more kepada kecergasan. Ada juga weightlifting. Saya nak tanya juga tentang weightlifting. Silakan. Untuk remaja umur 17 tahun ini, bagi coach sesuai ataupun tidak jika ada mereka yang dah berminat untuk bersukan weightlifting ni, ataupun mereka
dimulakan dengan berat Angkat tubuh berat. badan sendiri. Badan. Angkat badan sendirilah maksudnya kan. Faham. Body weight Kan? training, calisthenics. Yeah, betul. Apa pendapat coach? Sebenarnya ditengok kepada pelajar tu punya apa yang berada pada sekeliling dia. Sebab tak semua orang jugalah mampu pergi gym dan ketika mana umur 17 tahun unless mendapat sokongan daripada ibu bapa. Nombor satu. Okey, nombor dua, pendapat saya untuk membina kekuatan boleh bermula daripada rumah. Latihan bebanan. Banyak aplikasi phone contoh macam calisthenics lah, latihan bodybuilding daripada rumah. Freeletics itu apps yang bila kita ada benda yang berstruktur yang kita boleh update, betul. so kita lebih happy. Kalau kita buat tapi tak ada nak update, tak ada nak monitor, kita pun tak tempat simpanan, kita tak akan kekal lama lah. Jadi antara cadangan saya adalah boleh bermula daripada rumah untuk belajar SPM. Tapi kalau nak pergi gym sekalipun dan ada guide, tak ada masalah daripada sudut tumbuh sarang, tak ada kaitan pun. Okey saja, boleh membesar dengan baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak Coach. Sam. Coach Sam. Sebab ilmu yang Coach turunkan ni sebenarnya mungkin ada yang terlepas pandang. Ada yang mungkin yang berminat akan ambil tahu tentang hal ini. Jadi sebenarnya kami harap supaya apa saja pesanan yang dapat diberikan daripada Coach Sam kepada khususnya calon-calon SPM di luar sana. Semoga apa saja tips yang diberikan dapat memberi manfaat untuk anda semua. Baik, terima kasih Coach Sam. Thank you so much. Baik. Alright, jadi pelajar semua, kami harapkan anda dapat membuat regangan di mana pun anda berada untuk memastikan diri anda itu tidak sentiasa stres sebab kita dah selalu belajar ni, kita perlu rehat juga ya. Sebab kita punya pemikiran pun ada limit tertentu. Baiklah, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ya, jadi Okey. Jadi kita nak mulakan dengan kita nak tanya cikgu-cikgu dululah. Bagaimana, apakah bezanya kita mengajar pada waktu sebelum ni dan juga di zaman moden sekarang ni, cikgu? Ada beza tak bagi cikgu? Kerana cikgu, saya pasti dua-dua cikgu pun dah berpengalaman sangat lama dalam bidang pendidikan. Jadi mungkin boleh bagi tahu murid-murid yang sedang menonton sekarang apa perbezaan belajar dulu dan sekarang, cikgu? Untuk cikgu ke untuk pelajar? Kalau untuk cikgu banyak benda berbeza. Untuk cikgu lah, pengalaman cikgu mengajar maksudnya. Cara cikgu. Sebenarnya kalau nak dikira, pengalaman mengajar sekarang tu dia best sebab kita ada banyak alat-alat yang macam saya sendiri, kita boleh guna iPad, teknologi. So dalam ataupun apa-apalah, iPad ke Surface ke, semua dalam bahan tu ada, dalam bahan kita semua ada dalam tu. Jadi terlalu mudah, bersyukur sangat. Dulu mungkin kita kena, kalau tak ada marker, tak ada whiteboard, kita tak boleh tulis. Saya pernah menempuh menulis guna papan hijau dengan kapur. Kita pernah lalui zaman tu. Jadi balik tu kan memang tangan keras. Dia macam itulah. Lepas tu bertambah baik, maksudnya ada whiteboard, ada marker. Lepas tu sekarang lagi bagus. Lagi best. Saya best. Saya rasa kalau macam orang kata online tu susah, pada saya kalau ada internet bagus semua tu best. Ya, betul. Sebab saya nak buat, saya nak je graf, saya boleh guna graf. Betul. Saya tak payah pergi nak menulis kat depan tu. Semua ada, bersyukur sangat. Jadi cikgu suka zaman teknologi lah zaman sekarang. Okey, kalau macam mungkin musim sebelum ni kita belajar bersemuka, face to face kelas. Cikgu lebih suka face to face ke online? Sebab online ni kita tak boleh pantau cikgu. Tiba-tiba tutup kamera, tahu-tahu tak ke mana belajar. Faham. Kita boleh tanya pendapat cikgu dan ustaz. Ustaz bagi Kalau macam ustaz macam mana? Okey, pada pendapat saya dulu dan sekarang. Dulu kita tengok dia punya topik ataupun perbahasan dia, dia tak macam sekarang lah. Dulu rendah, sekarang dah tinggi sikit. Kalau dulu zihar tak ada, sekarang dah ada zihar. Tajwid pun tinggi. Cuba kita tengok darjah satu punya sukatan. Kadang-kadang bapak dia pun susah kan. Yalah tu. Yang kedua, dari segi PDPC pun dulu dengan sekarang ni sangat berbeza. Dulu kita nak buat soalan fake, kita kena gelek. Tahu gelek? Gelek. Tulis dekat stencil, pakai yang jarum tajam tu. Baik. Tulis-tulis nak buat rajahkan ayat tulis tu, gelek. Sekarang Google Meet. Yalah, betul senang, sangat senang.
segi Google Meet pun sebab kita boleh slide kita boleh tayang. Jadi budak pun boleh baca macam tadi kan. Ya, betul, Baca dengan baik. Dan sebenarnya lebih memudahkan sekarang lah teknologi dia. Baik. Bagus jugalah sebenarnya. Ya, sebab betul. yelah, zaman sekarang kita teknologi mudah. Semuanya di hujung jari. Betul. Sebab kalau macam dulu saya pernah juga kena marah. Apa yang saya Google, cikgu kata tak ada dalam buku teks. Cikgu marah saya. Saya cakap tak apalah cikgu, baiklah saya akan belajar melalui buku teks jugalah. Buku teks tu kena, interrupt sikit. Sebab rujukan kan. Buku teks itu adalah selain pada untuk cikgu-cikgu selain pada di SKP tu, daripada dokumen standard tu, yang kedua adalah buku teks. Buku teks cikgu-cikgu kena pakai. Ya. Buku teks itu adalah panduan kita. Cikgu nak ada reference book itu kemudian, tapi buku teks itu memang benda yang penting. Kena katam. Betul tu Macam cikgu. kita katam di SKP tu macam tu lah, kita kena tahu textbook. Ya, Okey, itulah di antara pendapat cikgu-cikgu jemputan kita hari ini. Baik. Dan sekarang inilah untuk segmen kali ini kita ada segmen Apa Khabar SBP. Dan kita akan menjemput Ketua Pelajar Sekolah Seri Puteri Cyberjaya untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, ini dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Izan Nadia ya namanya. Ya, betul. Ini dia ketua Okey, pelajar. Izan merupakan ketua pelajar dan hari ini kita nak tanya apa khabar SBP. Sekarang ni anda sendiri berada di Sekolah SSP ke sekarang? asrama ataupun macam mana? Ya, sekarang saya berada di sekolah dan di kawasan sekolah lah, bukan di asrama. Wah, di kawasan sekolah. Baik. Ya, kerana mereka sekolah berasrama penuh. Jadi mereka sudah berada di dorm juga ya sekarang. Sebelum tu kita nak bagi sedikit info lah tentang sekolah mereka. Sekolah Seri Puteri kerap disenaraikan sebagai antara 10 sekolah terbaik di Malaysia. Wani nak cakap tahniah. Dan sampai sekarang ya, sebenarnya Wani pun dulu selalu dengar nama sekolah Seri Puteri sebab kita selalu join bowling competition. Wani selalu lawan dengan sekolah mereka dan sekolah mereka pun sangat hebat dia sebenarnya. Ini saingan kuat jugalah ni. Atlet sekolah lah dia. Bowling ke? Ya, Wani SMK Perempuan Sri Aman, Petaling Jaya. Ini kita bersama dengan Izan ya tadi? Ya, betul. Okey Izan, kita nak tanyalah. Sebenarnya apa aktiviti yang Izan serta pelajar-pelajar SSP sekarang, apa yang anda lakukan di asrama anda sekarang? Lagi-lagi di waktu sebegini. Okey, jadi sebenarnya hari ni dan sekarang juga saya boleh tunjuk kepada cikgu-cikgu, Afiq dan juga Wani sendiri tentang persediaan kami untuk menghadapi SPM, memandangkan SPM akan menjelang tidak lama lagi. Okay, jadi sekarang seperti apa yang kita boleh lihat di sini, sebenarnya kawan-kawan saya sedang belajar secara berkumpulan di hujung minggu. Okey, jadi sekarang saya bersama kawan-kawan saya, saudari Ainul. Okay, jadi Ainul boleh terangkan tengah buat apa sekarang ni? Hello semua. pelajar semua. Apa khabar, sihat? Bagus ya, jaga jarak. Bagus. SOP semua jaga. Itulah dia. Tu buat apa? Study subjek apa tu? Kami sedang melaksanakan study group untuk subjek kimia. Subjek sejarah. Ini adalah sahaja kami belajar di sekolah sini. Okey, mereka hari Ahad pun belajar ya rakan-rakan semua. Nampak tu sama-sama tengah study group. Ada yang belajar menggunakan teknologi iPad juga. Baik. Oh, okey. Jadi dia belajar sampai pukul berapa ni? Sampai pukul berapa sebab ni dah nak tengah hari dah ni. Oh, kami dah berada di sekolah ni daripada awal pagi lagi dan sekarang ni kami akan bergerak untuk makan tengah hari kejap lagi. Jadi apa lauk kantin hari ni? Ini lauk kantin, kami makan nasi biryani dengan ayam masak merah. Ui, nasi biryani dengan ayam masak merah ke main. Lauk kantin tu memang makanan yang sehat lah ya. Maksudnya kalau makanan sedap mesti lauk skor pun nanti lauk keputusan pun sedap lah ni. Jadi rumah akan panjang sampai beratur. Cantik. Baik, nak tanya juga ada tak apa-apa pesanan ke ataupun message lah untuk parents yang dekat rumah nak tahu berita anak ni okey ke tidak? Ada tak? Mungkin boleh sampaikan pesanan rindu juga kepada ibu bapa anda yang sedang menonton sekarang. Silakan. Okey. Sebenarnya kami di sini pelajar SBP kami memang sangat rindukan ibu bapa kami terutamanya sekarang kami sedang nak SPM kan. Jadi kami akan rasa stres dan kadang-kadang kami akan rasa homesick, tapi sebabkan sekarang kami jadi kami terpaksa
korbankan dulu masa tu demi untuk mencapai 9 ditambah dalam SPM. Itulah dia. Baik, Afiq pesan jangan stres-stres. Sebenarnya nampak macam lama tapi sebenarnya sekejap je. Betul tak Wani ya? Betul. Jangan risaulah. Jangan risau. Jangan homesick sangat sebab nanti bila sampai masa selesai SPM, it's your time. Dah Betul. sampai dah. Mungkin pelajar-pelajar yang di belakang sana ada nak pesan apa-apa kepada ibu bapa anda yang sedang menonton. Tu kawan-kawan kat belakang tu. Ni nama adik ni apa? Nama saya Edira. Okey, Edira. adik ada nak cakap apa-apa dekat ibu bapa adik? Ada tak? Kepada ibu bapa saya dan ibu bapa semua, saya nak mengucapkan terima kasih kerana banyak membantu kami dari rumah, memberi kami sokongan yang mantap kepada kami setiap minggu dan kami insyaAllah kami akan memberikan keputusan yang terbaik untuk ibu bapa semua. Itu dia. Okey. Jadi kami wish all the best. Good luck. Jangan bersedih dan jangan berputus asa sebab kita pasti setiap usaha dan hasil titik peluh kita akan memberikan hasil yang baik di penghujungnya. Bab kata Kak Wani selalulah kesedihan tu sebenarnya menggambarkan kekuatan diri kita. Okey, mana adik Izan tadi? Kita nak cari Izan Nadia tadi, ketua pelajar. Ya, saya ada di sini. Okey Izan, boleh kita nak mintalah ucapan Izan sendiri kan, nak kata apa-apa dekat ibu bapa ataupun kepada pelajar yang akan menduduki SPM tahun ini. Dipersilakan. Okey, jadi sedikit kata-kata semangat untuk kawan-kawan saya di SBP, MISM maupun yang berada di luar sana. Jangan putus semangat, teruskan berusaha sebab masa kita berbaki lagi 15 hari. Okey, jadi jangan risau. Dan sebenarnya kami ada sediakan sikit lagi cara-cara pembelajaran di Sekolah Seri Puteri yang mungkin kawan-kawan di luar sana ataupun di SPP masih lagi boleh terapkan walaupun berada di rumah. Okey, jadi sekarang saya bersama kawan-kawan saya yang sedang belajar secara dalam kumpulan yang mengadakan mentor-mentee ataupun kita panggil guru muda. Bagus. Wow. Bagus sebab comel-comel semua dari sekolah SSP ni. Itu dia. Baik, jadi nak wish good luck jugalah kepada anda semua sebab dengar cerita tahun lepas antara nombor 2 di antara SBP yang terbaik. Jadi insyaAllah mungkin tahun ni boleh jadi yang pertama. Ya, betul. Kan? Ni adik yang kat depan ni nama apa? Nama saya Husna. Husna guru muda lah. Ya. Subjek apa tu Husna? Sekarang kita tengah belajar subjek biologi. Biologi. Baik. Okey, itulah dia. Baik Izan, kita kembali ke Izan. Okey. Izan, jadi kami di studio ingin mengucapkan all the best dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini dan kami doakan agar anda semua berjaya mencapai keputusan yang cemerlang. Okey. InsyaAllah di sini kita jumpa lagi di luar mungkin. Okey, all the best for your SPM. Okey, cuba bye-bye sikit. Tunjuk semua bye-bye. Panggil di belakang tu. Semua tunjuk bye-bye. Bye-bye. All the best. Okay, bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, kita dah dapat dengar dah khabar kawan-kawan kita calon-calon SPM di SMK di Sekolah Seri Puteri. Nampak seperti school tour dah. Itulah, dia bawa kita nak tengok. tahu taman-taman dah. Mereka study group di mana. Baik, jadi selepas ini kita akan berehat terlebih dahulu. Ya, kita akan sambung lagi, kita jumpa lagi selepas ini. Cikgu-cikgu semua okey? Ustaz okey? Okey. Ustaz okey, cikgu okey. Baik. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi sebenarnya tadi kita dah pun bersama dengan pelajar-pelajar di Sekolah Seri Puteri. Jadi kali ni kita special sikit. Sebab kita dah bersama dengan cikgu-cikgu yang ada di sini. Dan cikgu-cikgu ni pun bawa juga antara tetamu khas carangan mereka juga ni. Pelajar terbaik. Ya, dari sekolah guru-guru yang terjemput hari ini. Ini antara pelajar yang cikgu pernah mengajar sebelum ni. Ya, saya pernah ada program dengan diorang. Okey, ini dah ada di belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam. Okey. Kita ada Cik Hamizah dan juga Dr. Rozan ya? Ya. Okey. Baik. Jadi Dr. Rozan pernah menjadi pelajar cikgu rohani? Ya betul. Tahun 2000 masa saya ambil SPM. Tahun 2000 saya baru lahir. Tahun 2000 Wani baru lahir. Saya baru tahun yang 3 lepas. tahun. Baik, kami nak tanya jugalah, cuba kongsikan sedikit dari segi pengalaman menghadapi peperiksaan SPM, sebab kita tahu mungkin calon-calon SPM 2020 ni sangat berbeza dengan pengalaman kita sebelum ni. Apa pendapat doktor sendiri? Dan mungkin boleh bagi cadangan atau tips juga kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki Tips SPM tadi tahun ke? ini. Okey. Untuk pelajar SPM tahun 2021 ni sangat berbeza lah. Waktu saya dulu SPM sebab waktu kami SPM dulu kami tak banyak sumber untuk kami mengulang kaji pelajaran selain daripada buku teks, guru kelas, kalau ada tuition, itu sajalah yang kami boleh buat untuk belajar. Tapi yang sekarang ni saya lihat kita ada banyak sumber yang pelajar-pelajar boleh dapatkan untuk dia mengulang kaji pelajaran. So saya rasa itulah yang bezanya dulu dan sekarang. Itu dia, kita nampak Cikgu Rohani tersenyum di situ melihat bekas pelajarnya yang Cikgu tak nak tanya apa-apa ke? Tanya khabar ke Cikgu, rindu. Lama tak jumpa. Hai Dr. Rozan. Hai cikgu. Saya sebenarnya nak panggil doktor, dia kata tak payahlah cikgu, panggil Rozan je lah. Okey, boleh cikgu cerita sikit Boleh, Okey. cikgu. Dr. Rozan ni dia saya terlibat sebenarnya dengan Akademi Menara Gading ya. Daripada Pahang. Jadi masa tu saya menerima dia orang masa dia orang tingkatan 5. Jadi masa pergi tu memang kita dah sediakan modul. So kita pergi mengajar sebenarnya, nanti Dr. Rozan bolehlah cerita macam mana dia tak ada cikgu admits kan, Rozan kan? Betul. Dia kisah dia masa 2 tahun saya terlibat dengan Menara Gading tu mungkin 2-3 tahun. Lepas tu saya ni 2 tahun lepas saya pergi bantu juga. Sekali-sekala Datuk Razak yang handlekan Akademi Menara Gading ni, dia jemput saya. Lepas tu saya pun pergilah mengajar macam biasalah, mengajar. Lepas tu Rozan datang, cikgu kenal saya ke? Saya kata siapa kan? Manalah tahu dia tu cikgu. Saya cikgu tahun yang first cohort. First cohort. Saya kan masa dia cerita tu kan saya rasakan ya Allah. Tapi kami menangislah sekejap kan Rozan. Sebab saya memang kagum. Saya kagum dengan Rozan. Sebenarnya. Okey, itu apa yang tak dapat dilupakan oleh cikgu. Kita sekarang nak tanya Dr. Rozan lah. Mungkin ada kenangan manis yang ingin dikongsikan bersama dengan Cikgu Rohani. Sebelum ni Cikgu Rohani mesti pernah menjadi guru doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Okey. Cikgu Rohani ni saya ingat saya adalah cikgu admat saya dulu yang banyak memberikan tips-tips untuk saya menghadapi peperiksaan SPM tahun 2000 sebab saya bukan daripada sekolah asrama penuh ataupun SBP. Jadi saya daripada sekolah di kawasan kampung lah. Jadi apabila Akademi Menara Gading tu bagi peluang untuk kami tajaan daripada Yayasan Istana Abdul Aziz untuk saya dapat tuition tu secara percuma dan saya lihat cikgu yang mengajar tu adalah cikgu-cikgu hebat daripada sekolah asrama penuh. So saya sangat teruja lah. Jadi saya tak akan miss cikgu punya kelas sampai satu hari tu walaupun saya naik bas ke sana, bas saya tu accident tapi kami tetap pergi juga kelas cikgu, betapa semangat. Aksiden ringan lah tapi kami mesti pergi juga jumpa cikgu untuk dengar tips apa yang cikgu nak bagi untuk SPM. Baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih doktor kerana kongsikan pengalaman. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan siapa ni? Dengan anak murid dari sekolah Ustaz Amri ya. Ustaz Amri. Kita bersama dengan Cik Hamizah. Assalamualaikum. Hai. Salam. Inilah dia antara pelajar terbaik. Okey, cuba kongsikan sedikit macam mana waktu Encik Hamizah menjadi pelajar Ustaz Amri. Ustaz Amri, ya. Waktu tu saya rasa dalam dah 11 tahun yang lalu lah. Tahun bila tu? Lah. Tahun bila?
2017, 2016 macam tu lah. Dah lama juga. Tapi Ustaz Amri ni memang saya ingat sampai sekarang lah sebab dia memang rapat dengan dia punya pelajar. Kalau kita rasa macam kebapaan tu ada. Walaupun dia pengajar kan. So kalau macam apa masalah memang berkongsi dengan dia, nak tanya pasal apa pendidikan Islam pun boleh tanya dia. Senang untuk di approach. Faham. Okey, garang nak tanya juga, Ustaz ni garang tak? Ustaz Amri. Kadang-kadang Ustaz garang Amri tak garang. Tak garang. Okey. Ustaz senyum. Kita nampak Ustaz senyum di situ. Sampai telinga Ustaz senyum. Saya tak garang. Macam mana pengalaman Ustaz yang mengingatkan kembalilah zaman waktu mengajar pelajar Ustaz? Okey, Hamizah merupakan pelajar. Okey, Hamizah ni merupakan pelajar yang baik. Dia adik-beradik dia semua pandai-pandai dan baik-baik dan bijak-bijak. Termasuk ayah dia sekali. Oh, ya ke? Datuk Nur Jabar. Saya sebut kat sini. Dia kalau dia dengan kakak dia ni, kalau kakak dia ni yang kita nak mengajar untuk minggu depan tu, dia dah ada dah minggu ni. Maksudnya kita dah soal minggu ni dia dah dapat jawab untuk minggu depan. Mesti dia ulang kaji. Dia be prepared lah, dia be prepared maksudnya. Dan dua-dua beradik tu memang ada murid lah. Kakak dia doktor dan Hamizah ni farmasi, dulu perubatan insyaAllah mudah-mudahan. Oh, jadi Cik Hamizah sekarang mengambil bidang perubatan? Masih? Saya sekarang bekerja sebagai ahli farmasi ahli di farmasi komuniti lah. Okeylah, saya boleh request ubat lah lepas ni. Itulah dia. Nampaknya semua pelajar-pelajar, bekas pelajar guru-guru kita ni memang seorang yang berjaya lah. Betul. Kita sendiri tengok pun macam a very successful person. So kita sebelum kita mengakhiri, kita nak minta tips kepada Cikgu Rohani dan juga Ustaz Amri kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tahun ini. Dipersilakan. Bermula dengan siapa dulu? Cikgu, cikgu boleh? Okey, so tips dia, cikgu percaya selagi awak tak melangkah ke Dewan untuk SPM ADMET 10 hari bulan 3, selagi itulah awak ada peluang, awak ada masa untuk mengubah grade awak. Mesti guna masa sepenuhnya, susun jadual, insya-Allah. Baik, terima kasih cikgu. Macam mana pula dengan Ustaz? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya lah. Siapa saja kita pegang pada innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita kerana Allah, insya-Allah akan dapat yang lain-lainnya, insya-Allah. Dan kita belajar kerana Allah, kita bekerja kerana Allah, kita periksa kerana Allah. Kalau kita niat kerana Allah, yang lain insya-Allah akan dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat, insya-Allah. Semoga dipermudahkan, insya-Allah. Baik, kita nak tanya juga yang dalam talian, doktor terlebih dahulu, Dr. Rozan dulu, ada tak apa-apa pesanan ringkas untuk calon-calon SPM kita, SPM 2020 pada tahun ini? Silakan. Okey, untuk saya 3 perkataan yang selalu saya ingatkan, usaha, doa dan tawakal. So dalam usaha-usaha akhir ini dapatkan tips-tips penting daripada cikgu-cikgu yang pembuat soalan seperti Cikgu Noraini untuk MX lah. Dan cari juga daripada sumber-sumber lain untuk tips menjawab soalan. Ada 15 hari lagi sebelum SPM kan. Okey, saja. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Cik Hamizah untuk memberikan tips kepada pesanan kepada pelajar di luar sana. Okeylah, bagi saya semua benda ada cabaran dia. Kalau jadi pelajar ke, jadi pekerja ke, memang ada cabaran. Tapi apa yang kita mampu buat sekarang adalah kita kena buat apa yang kita boleh buat. Kita kena gerak. Kalau kita tak gerak, kita tak akan dapat apa-apa lah. So walaupun kita boleh gerak 100%, kita gerak juga. Okey, itu je. Kesan saya stay positif lah. Baik, terima kasih kedua-dua pelajar terbaik, tetamu jemputan kita pada hari ini. Baiklah, kita dah akan berakhir dah program Road to Success SPM 2020. Semoga apa saja tips, apa saja teknik, apa saja pesanan yang diberikan lebih-lebih lagi daripada pelajar terbaik supaya dapat memberi manfaat kepada calon-calon SPM 2020 pada tahun ini. Baik, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada guru, kepada cikgu-cikgu yang ada sama menjalankan sesi mengulang kaji kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi bila Wani? Lepas kita akan jumpa pada jam 3 petang untuk subjek fizik. So jangan ke mana-mana, kita akan jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, saya Puan Salihah binti Musmaat, ibu kepada Nurul Nadia binti Nafi yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Mak doakan semoga adik dan kawan adik yang di sekolah di SMA At-Tanwiriyah dapat menjawab dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin.